Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tajuk subtopik 10.2 sistem peredaran manusia. Jadi sistem peredaran manusia terbagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama ialah darah. Darah merupakan sejenis tisu penghubung terdiri daripada plasma, sel darah dan platelet. Bertindak sebagai medium pengangkutan. Yang kedua ialah jantung. Jantung berfungsi sebagai pam berotot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. Yang ketiga ialah salur darah. Salur darah terdiri daripada arteri, kapilari dan vena yang menghubungkan jantung untuk mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Jadi kita pergi kepada struktur jantung. Yang pertama, aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Manakala vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah tiada oksigen kembali ke jantung. Arteri pulmonari mengangkut darah tiada oksigen dari jantung ke peparu. Manakala vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Injap sabit di pangkal arteri pulmonari dan di pangkal aorta memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventrikel apabila ventrikel mengendur. Injap tricuspid terletak di antara anterium kanan dengan ventrikel kanan. Ia memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kanan tidak mengalir semula ke dalam anterium kanan. Injap ini terdiri daripada 3 cuping. Injap bicuspid terletak di antara anterium kiri dengan ventrikel kiri, memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kiri tidak mengalir semula ke dalam anterium kiri. Injap ini terdiri daripada 2 cuping. Septum berfungsi untuk memisahkan bahagian kiri dan bahagian kanan jantung bagi tidak memastikan darah beroksigen dan terdioksigen tidak bercampur. Komposisi darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Jadi plasma digunakan sebagai medium pengangkutan dalam badan. Komponen sel pula terdiri daripada sel darah merah ataupun eritrosit, platelet dan sel darah putih leukosit. Komponen plasma darah dan fungsi utama setiap komponen. Jadi komponen yang pertama ialah air. Plasma darah terdiri daripada 90% air. Air merupakan medium pengangkutan pelarut gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan bahan perkumuhan. Komponen yang kedua ialah protein plasma. Protein plasma ada 3, iaitu fibrinogen untuk pembekuan darah, albumin untuk mengawal tekanan osmosis darah dan globulin iaitu untuk antibody terlibat dalam pertahanan badan. Komponen yang ketiga ialah bahan terlarut dan bahan buangan. Contoh bahan terlarut ialah nutrien iaitu untuk menjana tenaga pertumbuhan dan mengekalkan kesihatan. Yang kedua, bahan buangan iaitu untuk membuang bahan toksik seperti urea dan gas. Yang ketiga, respirasi. Gas oksigen diperlukan dan gas karbon dioksida perlu disingkirkan. Hormon dan enzim. Hormon mengawal aktiviti fisiologi badan,
manakala enzim terlibat dalam proses metabolisme sel. Seterusnya kita pergi kepada ciri dan fungsi sel darah merah. Jadi, ciri yang pertama, sel darah merah mempunyai membran plasma yang kenyal. Bentuk cakra dwicekung membolehkan jumlah luas perisi padu yang besar bagi pertukaran gas respirasi yang cekap. Tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang supaya lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan di dalamnya. Dihasilkan dalam sumsum tulang seperti sternum dan tulang rusuk. Tempoh hidup ialah 120 hari dan dimusnahkan dalam hati atau limpa melalui proses fagositosis. Fungsi sel darah merah. Hemoglobin iaitu pigmen merah yang menyebabkan darah berwarna merah. Hemoglobin mengandungi kumpulan Hem, atom ferrum, yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Hemoglobin berpadu dengan oksigen menghasilkan oksihemoglobin. Membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Oksihemoglobin akan melepaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separa oksigen rendah. Kita pergi kepada ciri dan fungsi platelet. Platelet terhasil daripada serpihan sitoplasma yang asalnya daripada sumsum tulang. Tempoh hayatnya ialah seminggu. Fungsi platelet terlibat dalam proses pembekuan darah. Seterusnya, kita pergi kepada ciri dan fungsi sel darah putih ataupun leukosit. Ciri-ciri sel darah putih. Yang pertama, bentuk tidak tetap dan berubah-ubah. Yang kedua, mempunyai nukleus. Yang ketiga, tidak mempunyai hemoglobin. Yang keempat, dihasilkan dalam sumsum tulang. Yang kelima, tempoh hayat kurang daripada 5 hari. Yang keenam, leukosit boleh meresap keluar liang kapilari dan melawan patogen dalam bendala tisu. Leukosit terbahagi kepada dua jenis, iaitu granulosit dan organosit. Granulosit pula terdiri daripada tiga, iaitu neutrofil, eosinofil dan basophil. Manakala organosit terdiri daripada dua, iaitu limfosit dan monosit. Ciri dan fungsi neutrofil. Neutrofil mempunyai nukleus yang terdiri daripada 2 hingga 5 cuping, menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Seterusnya, eosinofil. Eosinofil mempunyai nukleus yang terdiri daripada 2 cuping, membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergi. Yang ketiga, basophil. Bilangan basophil adalah paling rendah dalam darah, mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Seterusnya, limfosit. Limfosit mempunyai nukleus
yang sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit, menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. Seterusnya kita pergi kepada monosit. Monosit merupakan leukosit yang paling besar. Monosit mempunyai nukleus berbentuk bujur, menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Seterusnya kita pergi kepada salur darah manusia. Salur darah manusia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu arteri, kapilari dan vena. Hubungan antara arteri, kapilari dan vena. Arteri ialah sel darah. Arteri ialah sel darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu. Aorta ialah arteri utama untuk meninggalkan jantung. Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi, dinding arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Arteri bercabang menjadi salur kecil yang bernama arteriol apabila sampai ke tisu badan. Arteriol terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Himpunan kapilari disebut jaringan kapilari. Seterusnya, kapilari darah. Kapilari ialah salur darah yang berdinding nipis setebal 1 sel. Kapilari darah membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Nutrien, bahan buangan dan hormon meresap melalui kapilari darah. Seterusnya, vena. Kapilari bercantum. Kapilari bercantum semula berbentuk salur yang lebih besar, iaitu venul. Venul bercantum berbentuk vena yang membawa darah kembali ke jantung. Vena cava ialah vena utama yang membawa darah terdioksigen kembali ke jantung. Perbezaan antara arteri, kapilari dan vena diberikan pada gambar di atas. Seterusnya, kita pergi kepada perbezaan antara arteri, kapilari dan vena. Jadi terdapat beberapa ciri penting dalam
pada 3 jenis salur darah manusia, iaitu dinding, lumen, injap, tekanan darah dan arah aliran darah. Kita pergi kepada arteri dahulu. Arteri mempunyai dinding tebal, berotot dan kenyal. Mempunyai lumen yang kecil. Tiada injap kecuali injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari. Tekanan darah adalah rendah. Ni salah. Tekanan darah adalah tinggi bagi arteri dan arah aliran darah bagi arteri ialah dari jantung ke seluruh badan. Seterusnya kapilari. Kapilari mempunyai dinding setebal 1 sel, tidak berotot dan tidak kenyal. Mempunyai lumen yang sangat kecil, tiada injap, tekanan darah yang rendah dan arah aliran darah ialah dari arteri ke vena. Seterusnya vena. Mempunyai dinding yang nipis, kurang berotot dan kurang kenyal. Mempunyai lumen yang besar, mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala. Tekanan darah yang sangat rendah dan arah aliran darah ialah dari seluruh badan ke jantung. Maka dengan itu telah tamatlah pembelajaran kita